Assalamualaikum semua. Kita akan start dalam 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia profesor-profesor, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, yang berusaha Profesor Madya, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke infrastruktur webinar at UCS UiTM Siri 12 2023 secara dalam talian anjuran bahagian infrastruktur Cawangan Selangor. Saya Muhammad Ridwan bin Jaafar selaku penolong pegawai teknologi maklumat kanan di UCS UiTM Kampus Puncak Alam merupakan moderator pada hari ini. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesudian menyertai infrastruktur webinar UCS UiTM Siri 12 2023 pada pagi ini bersama tagline memperkasakan perubahan melalui transformasi digital. Untuk makluman bersama, kursus kita pada pagi ini bakal berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada jam 10 pagi. Sukalah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada hari ini. Semasa penceramah kita sedang menyampaikan webinar, jika terdapat sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh tuliskan soalan tersebut di ruangan chat untuk saya bacakan. Dan jika ingin bertanyakan soalan secara terus melalui mikrofon, para peserta boleh mengajukan persoalan semasa sesi soal jawab selepas penceramah selesai menyampaikan webinar. Hadirin yang dimuliakan, tajuk webinar pada hari ini adalah Endpoint Computing Security. Di era digital ini, mungkin kita akan tertanya-tanya, adakah peralatan yang kita gunakan selamat? Adakah kandungan data-data kita itu tidak akan dicuri? Dan kita sangat bertuah kerana pada pagi ini, penceramah yang kita bawakan adalah seorang yang sangat hebat dan berpengalaman. Beliau ialah the one and only Encik Kamarudin Mahat selaku Pegawai Teknologi Maklumat Kanan di Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur. Beliau merupakan pemegang Master Sains Komputer, Pengkomputeran Digital di Universiti Putra Malaysia, UPM, dan telah berkhidmat di Universiti UiTM selama 15 tahun. Bermula dengan jawatan sebagai Pegawai Teknologi Maklumat di UiTM Pulau Pinang. Seperti yang saya katakan tadi, beliau sangat berpengalaman dalam bidang keselamatan ICT dan kini beliau merupakan Ketua Unit Operasi Keselamatan dan Perlindungan Maklumat di bahagian infrastruktur UiTM. Baiklah, diharapkan semua para peserta telah bersedia untuk mendengarkan kupasan tajuk yang sangat menarik ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Kamarudin Mahat untuk menyampaikan webinar bertajuk Endpoint Computing Security. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, Saudara Rizwan, sahabat saya. Tak dengar Encik Kamarudin? Tak dengar. Boleh clear tak? Dengar. Dengar Boleh jelas Tak tak suara? Kamarudin tak dengar? Dengar Ridwan, dengar.
Ridwan kot tak dengar. Cik Ridwan Ada tak yang dengar kot. okey, nampaknya suara jelas. Mungkin ada sedikit masalah teknikal di sebelah sana lah. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah, nampaknya semakin ramai juga yang sudi untuk bersama kita pada hari ini. Jadi saya terus saja untuk share skrin jap. Alright, boleh nampak tak slide saya? Nampak? Okey, nampak. Sebenarnya dekat online pun saya dengar, kat sebelah saya pun dengar bagi feedback. Alright, terima kasih. Okey, ini adalah tajuk yang kita pilih untuk sesi, nak kata khusus tu tak adalah khusus sangat pun saya minta izin kita sampaikan perkongsian ni lagi dengan santai lah so kita akan lebih mesra so penerimaan tu lebih jelas lah berbandingkan secara formal sangat. Baiklah, endpoint computing security ni dipilih sebab kita nak lebih dekat dengan user ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang everyday akan menggunakan komputer. Saya rasa semua orang sekarang ni memang akan menggunakan setidak-tidaknya celik saja mata pagi dah tengok alam tu dah ada some sort of smartphone masing-masing. So sebelum apa-apa pun kita bagi disclaimer lah apa pandangan dan pendapat yang akan saya sampaikan ini adalah lebih kepada maklumat ataupun dari segi expression sebagai saya sebagai seorang penceramah dan tidaklah represent mana-mana official. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti mungkin ada yang rasa tidak sesuai digunakan di satu tempat tapi mungkin lebih kepada perkongsian pengalaman dan pengetahuan saya lah, insyaAllah. Okey, who am I siapa saya? Ramai yang tak kenal mungkin. Inilah serba sedikit latar belakang saya lah. Latar belakang saya di insan yang bergelar Kamarudin lah. Dia panggil Din dan sebagainya. So, seperti yang dimaklumkan oleh rakan saya, sahabat saya Ridwan, saya adalah berpegang sarjana daripada Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah dapat orang kata tawaran beasiswa bergaji penuh dari UiTM bagi. Alhamdulillah, terima kasih. Dapatlah kita menambah ilmu pengetahuan supaya memastikan kita sentiasa relevan lah dengan apa yang kita kerja. So berikut adalah serba sedikit lah work experience saya pernah bekerja di Standard Chartered Bank. Lepas graduate bekerja di application analyst di Kompaka. Saya ditempatkan di Hospital Putrajaya. Dan saya rasa jiwa saya lebih kepada network lah since saya punya degree pun in network. So saya jam lah kat luar ni, kalau jam ni setahun 2 tahun lah paling lama kita kat luar for better experience, better gaji dan sebagainya. So kita jam lah sebagai associate network engineer di Sapura yang jaga Putrajaya Campus Network. So Alhamdulillah 2008 diterima masuk di UiTM dan ditempatkan di UiTM Pulau Pinang. Itu pun tak lama. 2010 saya dah kembali ke ke Shah Alam. So dari segi certification dalam segi bidang keselamatan cyber ni rasanya tak banyak tapi ini dah ada sedikit yang telah saya attend dan certified lah. So apa yang trigger saya nak share bila saya pergi kursus ataupun certified satu kursus secured computer user. So kat situ memang saya rasa ada banyak juga saya boleh kongsikan dan insyaAllah semoga tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit dapatlah manfaat daripada apa yang saya nak kongsikan. Alright, ini adalah data yang kita ambil tuan-tuan dan puan-puan boleh je ambil data ni dekat data
portal datariportal.com. So boleh tengoklah berkaitan dengan negara kita ataupun negara luar. And kita nak tunjuk kat sini sekarang ni dari data Januari 2023 ni, kita tengok kita punya penambahan penduduk lebih ramai lah, 34.13 juta. Ramai dan apa yang kita nak tekankan adalah daripada jumlah tersebut 33.03 juta ni adalah pengguna internet. So nak tunjukkan mungkin yang tak pakai tu baby lah kan. Tapi sekarang baby pun dah ada Instagram lahir-lahir je dah mak ayah dah buat Instagram kan. So dah ada Facebook account dan tapi tidaklah pengguna tapi yang penggunaan sepenuhnya adalah 33.3 juta. So maksudnya lagi ramai penduduk lagi ramai pengguna internet di Malaysia ni, lagi banyak lagi kes-kes yang berkaitan dengan cyber security. Cuma hari ini saya rasa saya tak nak share sangat berkenaan dengan awareness sebab biasanya kalau kita bagi talk tu lebih banyak kita cerita pasal awareness, tapi kali ni saya nak fokus. Slide yang saya buat ni memang baru saya buat dan sebab saya nak fokuskan kepada penggunaan dan tanggungjawab kita sebagai pengguna pada komputer tu sendiri. Apa yang kita boleh buat? Macam mana kita nak kawal ataupun macam mana kita nak strengthen keselamatan pada kita punya equipments ataupun devices. Sebab apa yang kita buat ni, selagi manusia yang ciptakan teknologi, selagi tu adalah dia punya keterdedahan, kelemahan daripada sistem tu. Tapi apa yang kita nak buat, kita nak hardening, hardening ayat yang sesuai, kita nak try to harden, nak susahkan diorang. At the end memang diorang akan boleh buat, tapi nak susahkan dari segi pencerobohan. Alright, ini adalah impact. Kalau kita tengok impact secara umum, impact of cyber attack, apa kita punya impact? Yang pertama kita boleh bahagikan dari segi financial, reputations and legal consequence. Okay, apa maksud financial kat situ? Dia lebih kepada mencuri data dari segi data yang bersifat korporat. Sebab kalau UiTM sendirilah, kenapa trend orang attack kita? Sebab apa? Sebab kita ada banyak data. Kalau agensi-agensi lain bukan tak kena attack pun, ada, tapi the intentions, minat hackers ni sebab dia tahu kat mana yang data tu banyak dan dia boleh dijual. So the trend tu dah berubah. Dulu attack untuk orang kata disruptive method, dia nak kasih infra tu down dan sebagainya. Tapi sekarang dia lebih kepada mendapatkan maklumat. Sebab maklumat sekarang, data sekarang dia sama dah dengan minyak. Dia punya equivalent sama dah dengan minyak. It's very, very valuable. Sangat-sangat berharga. Disebabkan data. Daripada data tu macam-macam kita boleh tahu. Alright. So dari segi reputations, so bila berlakunya perkara yang disifatkan sebagai insiden keselamatan cyber ni, dia akan melibatkan kurangnya trust pada kita punya stakeholder ataupun kita punya pelanggan. Kita akan kurang trust lah kita. Dia tak percaya dah. So dari segi reputation juga melibatkan kita kalau sebagai syarikat, syarikat yang beroperasi tu akan menyebabkan kita akan kerugian lah. Kita akan kerugian. So dia juga akan menyebabkan dari segi perundangan. Sebab perundangan ni kita sendiri pun tertakluk kepada akta data peribadi. Contohnya, so kalau katakan maklumat tu terlepas ataupun terdapat kebocoran, orang yang merasakan maklumat itu berkaitan dengan dia boleh sue kita. So itu sangat yang kita risaukan lah. Kita sangat risau sebab benda-benda macam ni dia akan melibatkan perundangan dan mengambil masa yang agak lama lah. Alright. So hari ni kalau kita tengok semua orang tuan-tuan dan puan-puan yang ada join webinar pagi ni adalah orang yang terlibat
sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dari segi pendigitalan ataupun cyber security sekarang ni. So bukan saja IT aja berperanan sebagai orang yang enforcer, tidak tapi kita semua dari segi top management, dari segi pemegang taruh ataupun stakeholder, dari segi owner business kalau di luar tu owner business, kita pun penyedia perkhidmatan kepada pelajar kita sebagai kita punya customer. So employees, kaki tangan third parties sekarang ni sistem-sistem kita pun semua dah digunakan oleh pelbagai vendor, kontraktor dan supplier. So kat mana kita punya customer, kita punya pelanggan, kita tentukan sebagai sekarang ni environment UiTM adalah pelajar. So bayangkan kita ada data yang sangat banyak, dan tuan-tuan dan puan-puan juga perlu membantu bersama untuk memastikan keselamatan data kita terjamin. Alright, ini simple satu ayat yang sangat bagus. And you are not a security problem. Kita bukan security problem, tapi sebenarnya kita part of the solutions. Tapi part of the solution, sekiranya kita faham dan tahu apa yang kita boleh buat, apa kita punya peranan, apa kita punya sumbangan. Sebab kalau saya cerita pasal dasar buku dasar keselamatan ICT di KICT, saya faham benda tu mungkin akan jadi very dull sessions. Kalau saya bagi sejam pun saya rasa you all boleh dah agak mata dah ke bawah kan. So very fact lah, tapi macam mana pun kita perlu patuh dengan dasar keselamatan ICT UiTM. Kita ada di KICT UiTM, dan sekarang ni kita tengah sediakan satu polisi baru, iaitu polisi keselamatan cyber lah. Alright, ini peranan kita lah secara umum. Secara umum. So saya tak masuk lagi on the komputer punya part, tapi saya generalkan dulu sebab saya faham kita di hari ini yang join webinar ni pelbagai latar belakang. Kalau kita tengok, mungkin kita rasa kita kerja biasa je, oh bukan saya ni, orang lain yang kena buat, tapi tidak. So ini adalah peranan kita. Yang pertama sekali saya suka cerita pasal password lah, semua orang nanti kena faham kenapa password ni sangat penting, and kita kena pastikan kita punya password ni very secure dan unique lah, and jangan letak password yang general sangat. And kalau kita peminat Manchester United kononnya kan, so kita letak password benda yang orang tahu dah, si Aiman ni memang suka sangat dengan MU, so letak, so orang boleh guess kan, contoh kan. So the rest macam perlu ubah password tu sekurang-kurangnya 90 days. Walaupun orang akan rasa sangat annoying, sangat rasa macam alamak kenapa selalu tukar kan, but itu salah satu security parameters yang kita kena buat. Yang ketiganya, jangan share password lah. And jangan share password. Kadang yang kita jumpa sangat-sangat suka share password kan. Sebab apa, kalau dia tak datang, kawan dia boleh login kan dia punya komputer kan, dan belum buat kerja dan sebagainya. Tapi itu tidaklah satu amalan terbaik lah kan. Never share your password. Tak kira lah dengan orang rumah ke, dengan orang rakan sepejabat dan sebagainya. Turn on MFA. So sekarang ni banyak dah ciri-ciri keselamatan, and even though kita yang pengguna Gmail pun kalau kita perasan, kita akan dah turn on kan multi-factor. And so bila siapa-siapa yang nak try to login, try to hack, dia akan bagi notifications ataupun verifications pada kita punya equipments lah. Contohnya dia suruh kita klik dulu kita punya Gmail untuk kita bagi satu authorizations pada transactions tu. So benda ni dah ada, dan tuan-tuan dan puan-puan kena buat. And sebab dia bukannya senang sebenarnya nak hack, especially yang orang kata satu sistem yang worldwide pakai. Satu dunia pakai, sebab dia memang contributor dia memang ada dia punya white hackers dia sendiri, yang dia akan try to sumbangkan
dari segi apa kelemahan-kelemahan sistem ni. So sebelum tuan-tuan dah tahu kelemahan, orang lain dah sumbangkan kelemahan tu dan diorang dah akan upgrade. Yeah. Alright, next kalau kita tengok kita punya peranan juga secara umumnya. Ini biasa yang kita tekankan dari kita punya taklimat keselamatan. Cara-cara lah orang-orang boleh menggunakan kelemahan yang ada, manipulasikan kelemahan tu untuk kepentingan lah. Contohnya buat phishing, yang paling mudah sekarang adalah social engineering lah. Social engineering ni macam ialah scam dan sebagainya. So man and needle attack, brute force, exploit and software. So kita terangkan sebab benda-benda ni ada berkaitan dengan komputer yang saya nak tekankan. So ini baru kita punya mukadimah lah, supaya kita tahu apa yang kita kena buat dan apa yang kita perlu elakkan. Since kita punya webinar ni sejam saja, saya pun rasanya tak adalah on the technical, tidak detail, tapi apa yang saya sharekan slide nanti tuan-tuan boleh buat sebenarnya. Bila tengok benda tu boleh buat dan orang kata tu sama-sama dapat menyumbang kita punya peranan sebagai salah seorang daripada staff yang orang kata menekankan aspek keselamatan ICT. Alright, ni baru nak masuk agenda lah. Baru nak masuk agenda. Apa yang kita nak sampaikan sebenarnya, apa yang poin-poin saya buat ni sebenarnya saya ambil daripada kursus yang saya pergi isi council tu. Tapi kursus tu memang panjang, few days, agak susah juga kalau nak dikramkan dalam masa 1 jam. Tapi saya try to pick up the important ataupun topik-topik yang penting sajalah. So mungkin kalau ada siri-series seterusnya yang mungkin boleh kita buat, so kita akan cover another topics lah. Agak mustahil nak cover semua kan. So topik-topik yang saya cover hari ini adalah dari segi pengenalan kepada data security dan macam mana kita nak secure kita punya OS, operating system, dan seterusnya sedikit berkenaan dengan malware dan antivirus. Dan akhir saya suka share berkenaan data backups lah. Ini yang daily yang kita akan facing. Sebab bila endpoint ni biasanya kita akan tekankan berkenaan dengan updates. Yang kedua berkenaan dengan keperluan pemasangan antivirus. Alright. Okay. Dari segi foundation of security, very topik yang sangat penting. Sebab kalau kita tak faham, maka kita pun susah nak buat. Dan kalau kita buat benda tu pun kalau tanpa kita ada ilmu, so benda tu tak akan bagi impact yang besar. So kita kena tahu. Saya suka cakap kenapa kena buat, dan you all barulah tahu apa-apa step yang korang kena buat. Alright, dari segi data versus information, sangat general. Ramai orang yang pergilah mana belajar sampai tahap mana pun, bila back to the security, dia akan tanya apa beza data, apa beza dengan maklumat, information. So kalau kita tengok dari situ, sebenarnya nak terangkan dia very simple. Data ni satu yang raw, satu yang apa orang kata bersifat satu-satu unik lah, bersifat unik, menerangkan sesuatu, dia entity. Tetapi bila dia convert kepada information, information tu adalah satu proses data yang membawa maksud. So bila dapat maklumat, maksudnya kita tahu dah dia adalah merujuk kepada siapa, merujuk kepada perkara apa. Kalau kita dapat data tu, kita tak tahu, kita dah benda tu very raw, kita tak tahu siapa dia dan apa benda dia. So data dan informasi ni adalah ataupun maklumat sangat subjektif, dia perlukan orang kata tu pemahaman untuk kita menilai sama ada dia data ataupun satu informasi. Okey, selain daripada tu apa yang contoh yang dia nak bagi kat sini adalah antara perbezaan dia, exactly like one between music dan noise. So kalau kita data tidak faham, dia akan jadi satu noise lah, satu yang tidak
sedap ataupun orang kata tak boleh dengar sangat lah kan. Tapi kita faham bila dia dah convey the information, kita faham dia salah satu music yang kita boleh faham apa maksud dia. Ya. Alright, seterusnya kita tengok daripada kenapa data personal tu penting. Sekarang banyak kes penjualan data peribadi. So kita pun tak lepas kan, sebab kita badan ni memang tertakluk kepada atau ni lah Personal Data Act. So kita pun kena patuh dan kita kena make sure kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam memastikan data peribadi kita tidak bocor lah. Kan apa yang masuk ke sini adalah data peribadi satu yang menerangkan ataupun merujuk kepada identiti seseorang. Contohnya apa? So contohnya kalau hari lahir, so bulan ni ramai yang sambut hari lahir, termasuk saya. Okey, seterusnya dari segi security number. So ini kita punya ID lah. ID kalau orang putih dia suka bagi security number, kita bagi IC lah macam itu. So telefon. So data-data macam ni bila dia leak kan, dia satu isu. Dia pernah hari benda yang sama lah. So data yang dapat informations, maklumat yang dapat ni akan digunakan oleh attackers untuk manipulate dari segi financials dan boleh sampai memberi satu perkesan physical damage tu orang lah. So macam-macam. Sekarang pun banyak jual data kita, tiba-tiba ada orang call dan sebagainya. And so kita kena faham kenapa pentingnya personal data tu kita kawal lah. And so banyak cara nak memastikan kita punya data tu terkawal tapi yang paling penting keeping your information to yourself lah. Tak semua perlu didedahkan. Mungkin kita berniat untuk sharing tapi benda tu tak semestinya semua. So berhati-hatilah dengan perkongsian data peribadi. So orang semua kan tahulah kan, seperti sendiri yang share kan, kita ada apa cerita share juga kan, pergi kat sini so saya share tapi data apa yang maklumat pun kita punya event yang kita nak share, tapi kena berhati-hati. Alright, next adalah bagaimana data organisasi tu penting. Data organisasi kita sekarang ni lumayan data kita punya pejabat ataupun agensi. So kalau impact pada perbankan contohnya kan, so dia akan melibatkan satu orang kata tu impact kepada kewangan lah. Impact kepada kewangan yang akan menjejaskan reputasi. So that's why kita kena jagalah. And kalau kaitan banking lagi dengan impact losing money kan. So mungkin orang boleh hack dan try to dapatkan duit lah sebagainya. So sama juga dia kata losing customer data and lead to lawsuit. Ni yang berlaku. Banyak dah kes-kes yang dibawa kepada perundangan sebab sekarang kerajaan kita sangat menekankan berkenaan dengan data peribadi. Kalau tengok kita punya government sekarang dia banyak enforce dah dan try to update berkaitan dengan akta yang ada sekarang lah. Alright. So apa yang kita nak cerita berkenaan dengan threats kepada data. Kita faham apa data-data ni ancaman kepada data. So benda-benda ada yang kita boleh kawal, ada yang kita perlu pastikan ia sempurna. Contoh yang kita tak boleh kawal, contoh macam natural disaster lah. So kita kena tahu kat mana PC kita, server kita tempatkan. Itu is a physical security. Ada bilik server yang dibuat di ground floor. And ground floor
the reason is senang nak angkat PC, senang nak nak bawa PC ataupun server masuk. That's mungkin the reasons. And tapi dia benda tu tapi akan terdah kepada macam kat Malaysia ni mungkin ribut taufan tu tak ada lah kan. Tapi ada yang kita rasa yang paling ketara kita tengok pada banjir lah. So benda tu kita kena jaga sebab itu melibatkan physical security. Jangan cerita pasal data je kan. Physical security pun kena tahu. So apa yang threat seterusnya, ancaman seterusnya pada data kita adalah so kita sendiri yang tersalah. So lepas tu kita pun menggelabah lah. Kita menggelabah, kita tak tahu macam mana nak buat. Tapi kita boleh cover dengan backup yang sepatutnya kita buat. Dia ada threats dan solutions dia. Kalau kita dalam kes hari ni kita teruskan, kita cerita dulu threats dia. Macam mana kita nak buat. And macam mana kita punya remediations, macam mana kita nak elakkan, memastikan benda tu dapat cover. So threats seterusnya adalah data from others. So yang ini yang agak mencabar sebab dia datang daripada hacking dan hackers ni sangat orang kata skillful lah, sangat-sangat berkemahiran. Sebab saya pun ada pernah berjumpa dengan beberapa orang yang memang background dia hackers. So saya respect lah dia orang punya kemahiran dalam membuat penggunaman tu. So kita pun kena hati-hati. So kita kena tahu dah apa yang kita perlu block untuk kurangkan risiko. Alright, seterusnya data security. Ini just nak ceritakan berkenaan dengan kenapa kita perlu secure data. Because dia maksudnya adalah untuk kita protect, process of protecting information. So daripada kita punya unauthorized access ataupun misuse, disalahgunakan data-data yang kita ada. So sekarang banyak dah. Tadi kalau kita ada 33 juta rakyat Malaysia tadi yang menggunakan internet, so kita boleh faham lah yang attacks pada kita punya smartphone yang kita ada, komputer network kita ada dan personal komputer yang kita ada. So very simple so kita kena tahu kita punya apa caranya dari segi pastikan password tu protect, antivirus di install. So antivirus ni pun agak ramai orang yang ambil sambil lewa. So bila ada keluar patch baru pangkah je. So pangkah saya dapat patch baru. So nanti next slide kita terangkan kenapa kena ada buat patch management. Alright, seterusnya dari segi data security kenapa ia penting. So terlalu banyak data, terlalu banyak human sekarang so dia akan menyebabkan cyber criminals ataupun inilah isu-isu ancaman berkaitan dengan cyber. So senang sangat nak break je lah sebab terlalu banyak humans. So penting juga sebab kita nak elakkan malicious program. Misalnya malware malware ni adalah tak kira lah dia spyware ke, virus, trojan dan sebagainya, dia adalah malicious software. So kat situ yang dia boleh duduk dalam diam dan try to sampai masa, so dia akan merge dan dia akan try to do dia punya malicious intentions lah, sama ada dia terus kita bagi ransom dan sebagainya. So next adalah penting sebab sekarang semua orang sekarang adalah network based applications, semua connected. Macam di UiTM dulu kalau perasan lah, kita dulu tak banyak sistem yang public facing, semua bersifat dalaman. Ada pro and cons, bila sifat dalaman orang luar tak tahu dan orang luar tak boleh nak try to attack. Tapi kita terpaksa sekarang ni because kita pun ada experience on the pandemic, semua orang bekerja dari rumah dah tak boleh masuk dalam environment UiTM. So kita pun sekarang dah more to orang kata tu public facing punya applications. Saya rasa hampir semua dah. So untuk pengetahuan di UiTM ni kita ada lebih kurang 2000 lebih 2000 lebih domain yang ada
baca dulu my. Kalau tuan-tuan biasa dengan Maybank tu mungkin biasa dengan Maybank to you satu je kan. Tapi dekat UiTM ni ada 2,000 lebih. So that's kita punya challenge lah. And kita tim kami bahagian keselamatan pun menerima almost ada je request domain-domain baru. Dan yang paling merisaukan bila domain yang baru tu tidak diselenggara. And buat domain ataupun buat sistem berdasarkan event. So habis event dah tak ada buat maintenance, benda tu bila attackers datang dia akan dapat tengok ini 2010 punya events, maksudnya dia agak dah mesti tak ada orang yang boleh cover benda tu ataupun buat maintenance. So tu bahaya. Alright, potential loss due to the security attacks. Ini yang kita dah cakap tadi. Antara yang paling kritikal adalah unevaluated resources lah. So bila kena hack tu berkemungkinan kita punya sistem tak dapat nak dicapai, kan? So kita pun akan kekurangan dari segi storage. Bila storage tu menghadapi masalah ketika di godam. Alright, next adalah cerita pasal macam mana kita nak implement security. Macam mana nak implement. Ni tanggungjawab kita lah sebagai pengguna. And ni secara first topik ni agak umum, and sebab kita nak tengok nak harap tuan-tuan faham kenapa kita kena buat security ni. So macam mana kita nak implement, first kali kita kena ada precautions lah, langkah-langkah berjaga-jaga. Kena tahulah, and ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat, dan kita kena action taken in advance. So maksudnya apa? Dan kita kena predict dah apa-apa yang mungkin berlaku, dan kita kena ambil security measure implement pada kita punya equipments. So dia bagi contoh kat situ apa? Updating the system regularly. Saya akan ulang-ulang benda ni, updating benda ni supaya kita sama-sama aware yang sepatutnya kita buat. Jangan tak update sebab patch yang datang tu sebenarnya dia nak fix bugs ataupun the vulnerables pada the previous versions. So dia akan keluarkan satu patch. So kita kena pastikan kita update kita punya sistem regularly lah. Dalam keadaan hari ni punya topik endpoint kita punya Windows update lah. Saya tak ada topik dia berkaitan dengan Windows update. Yang kedua, membuat maintenance lah. So maintenance ni dari segi housekeeping, backup data. So ayat-ayat ni akan diulang banyak kat sini. Experience kita yang datang daripada cawangan sejauh mana kita datang lah, dia minta tolong dia punya hadis macam tu hadis dia kena so tak mudah kalau dah berlaku. Tak mudah kalau dah berlaku kita retrieve balik kita punya data. So ada some website yang dah ada decode pada ransom, tapi yang mana orang kata tu zero day punya attacks tu memang dia tak keluar lagi lah dia punya decrypt punya ransom. So kat situ bila kita tengok ada lagi orang yang decrypt, memang kita hanya boleh mampu menangis di bucuk katil sajalah. Sebab apa kita tak buat backup, kita tak ada maintenance pada kita punya equipments. So jangan ingat PC kita ni tak payah buat kena buat juga. Alright, so reactions. So macam mana kita punya react pada security incidents kita. So biasanya kita tahulah apa tindakan-tindakan setelah berlaku. Tadi katakan kita buat maintenance, ada backup kan. So macam mana kita nak fallback ataupun nak reinstalling kita punya backup system tadi lah. Alright, next dari segi ini topik pertama tadi, kita just summarize apa yang kita boleh dapat. First kali nak cerita tadi pasal data dengan maklumat lah. Ni mungkin very subjektif, tapi nak terangkan simple tadi, kata data tu ada bentuk raw, mentah, tapi dari segi maklumat adalah is a process data. Data yang telah diproses dan merujuk pada satu-satu objek ataupun entity. So seterusnya
attackers ataupun hackers boleh menggunakan kita punya data peribadi untuk menyebabkan kerugian ataupun menyebabkan financial issue. Kita punya emosi juga boleh terganggu sekiranya berlaku kecurian. Sebab saya pernah juga experience dengan isu maklumat yang dedah dari segi keldai dia panggil kedai maklumat tu. So memang bukan salah orang tu, tetapi maklumatnya digunakan oleh pihak tertentu, tetapi bila kena charge orang yang maklumat tu yang kena. So very orang kata damage to the emotional lah. Pergi naik turun mahkamah. Bayangkan nombor kontak pakai tu dibuat transactions daripada hampir satu Malaysia. So setiap negeri tu akan buat report dan kita akan buat tours lah. And this happen, benda ni berlaku. Bayangkan nak katakan how bad the impact. Sangat-sangat orang kata tu torture lah pada orang yang kena. Alright. Dan computer security is protection of the computer systems. So kita kena tahulah security komputer ni sebenarnya memang kita nak pastikan keselamatan pada kita punya sistem pengkomputeran. So, that's the rest of the first topic kita. Alright, so next topic. Ni topik yang agak nak kata technical tak juga, tapi ni yang kita kena buat. Tadi kita general, ni mau tu agak separa technical, tapi slide kita boleh rujuk, dia boleh buat. So last kali dia kita macam mana kita boleh langkah untuk kita backup dan sebagainya. Alright, kat sini apa yang kita nak sampaikan, kita kena tahu endpoint kita ni banyak benda yang kita boleh buat tapi kita tak explore. Endpoint PC kita lah, PC. Sebab ada PC yang kita gunakan secara bersama, contohnya PC di rumah ataupun di office pun kadang-kadang ada yang sharing PC. Dan kat sini saya tunjukkan apa yang kita boleh buat untuk strengthen endpoint. Back to kita punya topik ni, strengthen kita punya endpoint. So objektif kat sini kita tahu macam mana you all nak lock Windows system kalau tak menggunakan. So boleh juga macam mana nak create account password. So masing-masing ada account password, so masuk login dengan account ni dan ada password sendiri. Dan kita boleh disable mana-mana guest account dan rename pada administrator. Sebab kadang-kadang administrator ni pun jadi satu attacker suka. Sebab dia akan tengok siapa yang pakai administrator punya login ataupun administrator punya account. So seterusnya kita macam mana kita nak enable software updates dekat Windows system. Tolonglah pastikan kita buat kemas kini. Banyak kali dah saya ulang tapi bukan satu quiz lah. Quiz dia tak ada yang ni. Alright, enable firewall dekat Windows system. Sekarang kita ada Windows Defender, tapi saya tak nak cerita on the details pada kita punya perisian AV, tapi secara umum lah nanti kita turn on the Windows Defender dan disabling unnecessary service. Ni benda-benda yang tuan-tuan boleh buat dekat PC, endpoint. Yang mana ada rights nak buat kan, untuk protect ataupun enhance kita punya endpoint security. Okay. Pada umumnya apa tu operating system? OS ialah satu software programs yang control hardware dan software of the computing. So kalau katakan komputer ni OS tu tak ada, maksudnya dia tak boleh nak operate lah. Computer cannot function without OS, just like the human body. Betul lah dia kata kan, kita tak boleh, human body tak boleh bergerak tanpa without its brains. So ini adalah guidelines. So nanti dapat slide ni boleh buat. Saya akan terangkan dari general juga, tapi korang mesti boleh faham. Alright, kalau kita rujuk dekat password policy. So macam mana nak pergi ke password policy ni, kita tengok bila korang dah pergi dekat sistem kita daripada OS tu, boleh pergi kepada local security policy. Ni tak semua OS ataupun editions yang boleh buat. Kalau kita pakai home editions, kita tak ada rights ni.
Kita tak ada rights local security bertype lah, memang tak keluar pun. Tapi kita kena pakai yang professional punya editions. So UiTM ni memang professionals lah. And unless macam saya sendiri, kalau laptop peribadi ni memang home edition saja. And tapi saya pun buat dekat PC office malam, saya try to dapatkan ni lah screenshot kena dengan ni supaya tuan-tuan boleh tengok. Type aja local security policy, ada kat situ lah. Banyak polisi. Polisi ni lah yang orang menyebabkan tak berapa gemar dengan BKSCT lah kan. Kata kita susahkan kan. Kami secara jujur ni memang banyak lah dapat kecaman sebenarnya buat password ni kan. Tapi kita orang kata tu berlapang dada lah, berlapang dada menerima feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan. So kat sini kita tengok kita boleh buat apa. So kita boleh buat enforce kita punya password. At least kita nak password isteri kita pakai at least 3. And kenapa kita buat ni semua? Sebab dia memerlukan satu standards. Kalau biasa dengar satu standard ISO 2701 ataupun SMS, the part of the standard kena comply. Kena masukkan elemen-elemen macam gini. And so masuk password at least 3 kali. So aku maksudnya 3 kali tu maksudnya first password ABC lah contoh. So ABC. So kali kedua ACB. So tukar lagi BAC. CAB. So tu kali. Kan 3 kali, dan kali keempat you nak masuk ABC tu balik pun boleh. Tapi dia akan memegang history tu sebagai 3 kali. Ni yang paling orang tak suka lah kan. Paling tak gemar diorang. Tapi nak macam mana is the security. Jangan marah. Lagi tinggi security-nya akan menyebabkan lagi not user friendly. Kalau sangat-sangat user friendly, memang tak ada security. Masuk je lah, tak ada apa-apa. So seterusnya password length. At least 8 karakter. 8 karakter ni standard. Orang kata tu password punya length. Dan apa yang korang boleh buat dekat PC korang, and enforce sebagai minimum password age. So minimum password age ni maksudnya kalau kita tak buat minimum, dia akan no use lah kita punya password history tadi. Masuk orang pun dah tahu dah. Kali pertama tak boleh, kali kedua, ketiga, keempat, masuk kali keempat tu okey boleh pakai password lama. So benda-benda macam ni kalau kita tak tahu, then orang boleh bypass the security. Tapi for orang security dia kena tahulah macam mana. Bukan nak menyusahkan tapi untuk ni lah, untuk bagi meningkatkan keselamatan. Alright. So seterusnya kita ada berkenaan dengan dalam juga local security policy, sambil tengok ni pun nak buat lepas ni pun tak ada isu. So dekat account lockout policy kat PC tuan ni kan boleh tengok berapa banyak, yang pertama adalah account lockout threshold. So berapa minutes ataupun berapa times dia boleh kena lock. Sekarang memang biasa kan, masuk 3-4 kali yang salah password kena lock. So kena list. Contohnya kita pakai single sign on kita kan. So kadang-kadang itulah dapat juga kita punya aduan dia tak boleh nak ni. Kita voice lah, ada few masa dia akan release kemudian. So ini sebenarnya for security. So seterusnya account invalid attempts. So kita biasa buat 3 kali lah. Ada juga kita bagi 5 kali. Tapi it depend on the security policy masing-masing agensi. Alright, next adalah dalam local security juga apa endpoint boleh buat, kita boleh buat disable guest account. So sebenarnya ada beberapa cara, tapi dalam kes saya punya case tadi ni saya ambil yang paling mudah, yang mana korang buat boleh tengok kat situ terus boleh buat benda ni lah. So kita guest, so tak adalah no more guest pada that endpoint. Kita boleh set, kita kena elakkan penggunaan, kita boleh disablekan, dan kita boleh rename pula password. Boleh rename administrator account supaya orang tak boleh nak agak orang ni ada administrator privilege atau tidak. Alright, seterusnya. Okey, ini adalah paling mudah, lock system.
nampak sangat mudah. Tapi kan ramai orang tak ambil kisah. Kan bila keluar pergi toilet tak lock sistem. So saya listkan metod-metod korang boleh buat. Paling simple kan, control tidak delete pun boleh buat. Kalau tak pun setting lah korang punya PC tu ada sleep mode ataupun screensaver. So bila masuk ada sistem masa kena masuk balik untuk login ataupun masuk balik password. Benda ni satu kriteria dalam standard ISMS. So kalau auditor tu datang, dia akan usah kita punya PC tu tengok berapa minit kita punya PC bila tak adalah ideal, dia akan keluar minta kita create quality password. Ni penting tolong buat. Itu sebabnya bila tak buat kan kawan-kawan datang tengok tak on pula tak log up kan, memang sedap lah dia masuk kat Facebook korang terus post satu saya sayang bini saya. Benda tu pernah berlaku bukan saya lah, kawan saya lah. Alright, next adalah ni method tu unlock. Macam mana nak unlock? Ni nama security ni kan. So unlock sistem ni kita boleh buat guna facial, boleh fingerprint, letakkan pin number, password dan picture password. So bila orang guna picture password not recommended kan, sebab kalau PC kita ada 2 je gambar. Macam saya tak suka sangat gambar kan, bergambar saya tak berapa sangat, mungkin saya tak banyak gambar. So saya mungkin orang beragak ni ada 2 gambar, yang tak satu gambar ni gambar 2. So sangat bahaya untuk picture password. Alright, seterusnya kita tahu macam mana nak create account, user account, password. So kat sini korang boleh test nanti kan, setiap PC tu boleh add others user with the administration punya privilege. So saya dah sediakan dia punya method dia, so just boleh follow lah kan. So next adalah dari segi software updates. Ni penting software updates ni. Saya dan kawan-kawan dekat bahagian keselamatan ni memang selalu tekankan tolonglah update patch OS masing-masing. Mungkin korang akan cakap kenapa tak security yang buat, ataupun kenapa tak bahagian operasi, bahagian infra yang buat, sebab kami ni tak tahu kan. There's no more tak tahulah lepas ni kan. So masing-masing boleh buat. Sekarang UiTM belum lagi menggunakan satu teknologi ataupun active directory. So once kita dah implement, memang patch ni kita akan buat secara centralized. Tapi sekarang ni tak ada lagi. So tolonglah buat by korang punya software update sendiri. So software update ni pun boleh buat secara manual dan pastikan juga dia boleh buat secara orang kata schedule basis. Tak nak buat lah pukul 8.5 ni tak nak update kan, pukul 6 baru boleh buat. So benda tu boleh disetkan. Alright, so ini adalah methods enable. Korang boleh tengok macam mana saya dah try to tunjukkan macam mana kita nak enable Windows update. Alright, so adalah seterusnya dari segi disable unnecessary Windows. Sama juga. Kadang-kadang banyak datang PC slow dan sebagainya kan. So kita tak tahu apa yang kita install dan consume banyak resource. Dan kadang-kadang benda tu adalah orang kata tu malicious process. Kami pun kalau tengok orang komplain slow-slow ni, kami buat macam ni juga kan. Kita tengok proses mana kan, tengok dan kita try to kill. Ni security ada ni. So tuan-tuan boleh tengok asal PC aku ni slow kan. Bila slow sangat mungkin boleh ni hari tu pergi khusus endpoint tu kan. Try lah buat. Tengok korang boleh tengok method yang saya tunjukkan sebagai services. Dan yang kedua kill unwanted. Ini yang boleh kill lah. Kadang-kadang tengok ada benda yang running yang korang tak tahu. Rasa macam tak buat, tapi kadang-kadang bila kita install satu benda tu dah bind dan di belakang back end kita tak tahu, tapi sebenarnya dia dah consume kita punya resources. So rajin lah tengok benda ni, tak susah pun, dah tulis kat situ control delete atas manager. Boleh tengok lah. Itu security macam mudah. So hari kita cerita yang benda mudah-mudah yang kita tahu kan. So tak payahlah cerita jauh-jauh kan. Kita share senang-senang je.
Alright, topik ketiga dari segi antiviruses. Ini kalau di UiTM ni rakan saya lah, Encik Fazli ni memang sangat terkenal lah kan. Antivirus. So orang ni memang kalau jadi rujukan lah. Saya pun banyak rujuk dengan beliau. So kalau berkenaan antivirus ni, saya tak cerita pasal antivirus kita kan. Kita panjang pula Encik Din, tuan kena buat training. Encik Din suara Boleh sangkut-sangkut lah. Ya. Suara sangkut. Okey. Boleh dengar boleh tak? So dari segi antivirus kita tahu itu tu dah pasti tadi Masih tak okey suara. Kita letak suara dengar. Jap. Boleh dengar tak? Suara putus-putus lah. Terang? Pakai LAN lah. Oh, okey. So, Baru okey. alright. So yang sikit lagi berkenaan dengan malware. Tak Saya okey sebelum ni, balik. berkenaan malware, saya tengok nanti. Seterusnya kita boleh ke ni lah. Kaitan dengan antivirus. So jenis-jenis virus. Jangan orang kata ini virus jenis ni apa dia punya impact dia. So kita kena tahu. And so dia punya tackle virus ni pun agak berbeza, tapi penggunaan antivirus itu akan membantu lah. Sangat membantu. So apa itu antivirus? Kita biasa dulu kena masa zaman antiviral ni kan sudah tahulah kan kenapa perluan antivirus tu. And dia satu software yang dibuat untuk detect dan kata menyahkan malware atau virus dalam PC kita. Atau korang boleh pergi ke website virus ni and untuk tengokkan virus yang kini. Software yang baru lah, scanning dengan tracking. Ni wifi dia lah. Encik Din masih putus, tak dengar lah. Ya, saya telah tutup Mohon maaf pada para hadirin, terdapat sedikit kesulitan dan gangguan teknikal. Pihak Rustia sedang melaksanakan sedikit troubleshooting. later ke macam mana? Sama je. Masih lagi lagging. Lagging. Sorry. Boleh test tak? Sangkut-sangkut. Okey. Suara pun delay
Okay. Oh, Okay, better sikit. tu network punya issue. Okay, towards the end, minta maaf ada technical issue and gangguan sikit. Alright, ini berkaitan dengan virus tadi and antivirus sebenarnya memang kita okay, delay tu lambat sikit lah Alright. So kita kena quarantine kita punya antivirus software lah and so macam mana nak cari right antivirus, perlu pastikan beberapa perkara inilah and so tuan-tuan kena tahu compatibility, visibility, comprehensive protections dan quality of protections. Alright. Okay, kita towards the nak cepat sikit kan. So ini adalah kita punya cara-cara kita pastikan antivirus kita yang kita pakai tu okey atau tidak. So kita kena tahu kita ada satu test, nama dia ICA test dan kita kita download dan kita boleh test sama dia bagus atau tak bagus lah. Kita tahu kan. So last topik berkaitan dengan data backup. Sikit lagi berkaitan dengan data backup. Okay, dia objektif nak tahu kenapa kita perlu buat backup. Ramai orang yang tak buat backup sebab dia rasa terlalu complacent lah, comfort kan, tak payahlah backup kan, tapi tiba benda yang tak diingin berlaku, so dia akan bagi request lah kita punya experience nanti. So kat sini kenapa kita backup, kita tengok apa punca-punca dia, dan untuk pengetahuan kalau data tu dah lost memang sangat susah nak diganti, perginya tak kembali. Alright. So reason of data loss biasanya berkaitan dengan humans lah. Human software dan computer virus. So ni is the reason kenapa data tu selalu hilang. Macam mana nak tahu data selalu backup tak? Kan kena pastikan kerja yang work in progress ni kita backup. Dan saya cadangkan gunalah backup secara online. So tu sangat bagus backup secara online. So the next, ini adalah jenis-jenis backup yang korang kena tahu. So for kita sendiri, kita just buat backup biasalah backup storage kita. For IT, dia kena tahulah dia nak backup jenis macam mana. And dia nak backup jenis full system ke, incremental ke. And kalau benda tu terlalu banyak perubahan, dia kena ada different backup. Nak habis dah. Okay, so saya rasa on time kan for sharing kita. Maaf ada sikit masalah teknikal. Mungkin tadi saya pakai wifi kot. Alright, saya open dan saya serahkan pada Cik Tuan, sahabat saya, kalau ada pertanyaan sebelum kita sesi saya tak nampak pula soalan. So dia baca kot. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Kamarudin Mahat di atas perkongsian sebentar tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Baiklah, kita seterusnya ke sesi soal jawab. Dan pihak Urusetia membuka peluang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan dan mohon jasa baik untuk memperkenalkan nama dan jabatan anda sebelum mengajukan sebarang soalan. Soalan boleh ditanya secara lisan dengan menekan on butang mikrofon atau secara bertulis di ruangan chat. Dipersilakan. Tak ada soalan. Dah ada bagi Assalamualaikum. Okay, Barisan Jawatan Kuasa Program Infrastruktur Webinar at UCS UiTM Seri 12 2023 ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Encik Kamarudin Mahat, dan para peserta dari warga UiTM yang sudi hadir secara dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsi di dalam laman web Infrastruktur Webinar at UCS 2023 seperti berikut: ifw.uitm.edu.my. Dimohon jasa baik semua hadirin untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua hadirin untuk membuka kamera masing-masing. Kita akan bersedia semua dalam kiraan 3. 1,
2, 3. Terima kasih kepada semua. Sukacita pihak Urustia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekodkan kehadiran melalui QR Code atau pautan Google Form yang disediakan di ruangan chat. Sekali lagi diingatkan kepada para hadirin untuk merekodkan kehadiran melalui QR Code atau pautan Google Form yang disediakan oleh pihak Urustia di ruangan chat. Namun, mohon kerjasama tidak menyebarkan URL kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir ke program webinar ini. Allah itu Maha melihat. Setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan bacaan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih, Cik Din. Tuan-tuan boleh layari ISW UATM EDU.my